Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Isnin 3 hari bulan 1 2022 bersamaan dengan 29 hari bulan 5 1443, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, kisah-kisah fiqh yang terpilih. Kisah yang kita pada kali ini Al-Hikayatus Thalithah Al-Ashar Ba'dal Mi'ah, kisah yang ke-13 selepas 100. Itu gaya Arab. Maknanya kisah 113, hikayat yang ke-113. 113 ni apa hikayat dia? Ceritanya daripada Sayyidina Ali. Ali bin Rabi'ah menceritakan Sayyidina Ali naik kenderaan. Dia baca doa kenderaan, kemudian Ali senyum. Apakah rahsia senyuman Sayyidina Ali ketika naik kenderaan itu? Ini kita akan bongkar rahsia ini sekejap lagi, insya-Allah. Maknanya tajuk kitanya doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan. An Ali bin Rabi'ah qala, syahidtu Aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha. Ali bin Rabi'ah menceritakan bahawa dia menyaksikan, mana dia ada depan dalam majlis, orang bawa kenderaan kepada Sayyidina Ali. Dabah tu makna hayawan lah, untuk naik, unta ke kuda ke, yang penting kenderaan. Bila sampai dekat kenderaan, dia nak naik, liar kabaha, nak naik. Falamma wada'a rijlahu, apabila dia letak kaki dia fir rikab. Jadi kenderaan ni dia ada rikab. Apa dia rikab? Tempat pijak kaki. Mana atas kuda ni dia buat tempat pijak kaki naik. Ada setengah orang kenderaan ni tak ada pijak, dia lompat naik gitu ya. Tapi hak ni ada apa ni? Ada tempat pijak. Qala, Sayyidina Ali pun baca Bismillah. Nak naik tu dia baca Bismillah dulu. Maknanya para jemaah sekalian, bila kita nak buka pintu kereta tu, Bismillah. Gitulah ibaratnya. Buka pintu kereta, kita baca Bismillah. Kemudian falammastawa. Falammastawa ala zahriya, bila dia tenang duduk atas belakang kenderaan, pada ketika itu dia pun baca Alhamdulillah. Dengar ni, kita baca sela-sela. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia baca apa pula? Alhamdulillah, 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 salasan, 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Subhanak, inni qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Setakat tu bacaan. Untuk
memberi faedah lebih kepada para pelajar, tengok dalam kitab Perisai Muslim bacaan yang ke-95. Bacaan 95, doa naik kenderaan. Muka surat dia biarlah kecil sangat ni. 196 yang versi ni. Yang biru ni. 196 ni. Ingat ni para pelajar, jangan ada tak ingat. Baik, sekali lagi. Buka perisai tu. Saya nak baca ni supaya tuan-tuan boleh ikut. Mula-mula nak naik kenderaan, kita baca bismillah. Bila duduk masuk dalam atas kenderaan, manakala kita masuk kereta, duduk atas kerusi, kita pun mula dengan alhamdulillah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanak inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nana yakin kalau setakat subhanallah munqalibu tu ramai dah baca. Sampai ke subhanakallah ni boleh jadi jarang. Di dalam kitab perisai ni lengkap, ada di sini. Tuan-tuan boleh ambil, tulis ni, lekat, buat stiker, lekat dekat kereta tu. Baru kita jadi ingat baca. Ataupun buatlah apa saja pun, yang penting saya nak suruh kita nak baca. Yang penting kita baca. Tengok dia punya terjemahan. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini untuk kami. Payuh nak naik kuda ni, laju kuda ni, tapi Allah Ta'ala permudahkan kita naik, Masya Allah. Sedang kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya. Sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ampunilah aku, sesungguhnya hanya kepada Engkau, hanya Engkau pengampun dosa-dosa. Hadzal hadis, riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Ini sesalah kita bacaan yang ke-95 muka surat 196 dalam Perisai Muslim. Baik, sekarang ni saya nak teruskan kepada cerita saya. Selepas Sayyidina Ali naik kenderaan, dia baca thumma dhahika, Ali pun senyum. Faqultu, kata di Ali bin Rabi'ah yang duduk dekat kenderaan tu, dia kata apa? Min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Kenapa Amirul Mukminin senyum? Suka. Kenapa? Apa sebab? Qal, kata Sayyidina Ali, Amirul Mukminin menjawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Aku tengok Rasulullah melakukan seperti apa yang aku buat. Mana aku laku semula ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi baca, kemudian Nabi senyum. Faqultu. Masa tu aku yang tanya. Sekarang ni mu tanya. Ali juga yang tanya ni pun. Min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Kenapa Rasulullah ketawa? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala. La ya'jabu la yusarru wa yafrah. Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala gembira dengan hambanya yang telah membaca doa ni. Rabbighfirli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairuk. Ya Allah, wahai Tuhanku, ampunlah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa lain daripadamu, ya Allah. Jadi itu Sayyidina Ali, dia ulang balik apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gaya dan juga dengan cara.
Maknanya dia baca, dia ketawa. Apakah kita naik kenderaan kena ketawa? Lah. Kita bukan nak meriwayat lagi, kita nak beramal dengan apa yang diriwayat oleh Sayyidina Ali dari Nabi SAW. Jangan pula esok naik kereta sengih suka. Orang kata kenapa tu? Ikut hak Nabi ni. Tak. Nabi dia tengok, Sayyidina Ali tengok Nabi SAW. Kita tak tengok dua-dua, kita riwayatlah. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian. Dilalatul hadis. Hadis ni menunjukkan kepada apa? Hadis ni tunjuk pada apa? Istihbabud du'a bil ma'thur idza rakiba markuban. Sunat, elok benar, patut benar, molek sengoti, kita berdoa dengan doa ma'thur, bil ma'thur. Mana doa yang diambil dari Nabi SAW apabila kita naik kenderaan. Kenderaan di sini umum. Kita naik kenderaan hayawan ke, unta, kuda, naik gajah, naik donkey, boleh laga. Atau naik basikal, motosikal, kereta api, ta'irah, kapal terbang. Yang penting, apa saja bentuk kenderaan bila kita naik, bismillah, alhamdulillah, subhanallazi sakhara lana hadza ila akhiri ad-du'a. Baik para pelajar sekalian, jangan lupa. Tu orang duk ajar baca pelik-pelik tu biar ke dia jelah. Kita beramal dengan hak Nabi, hati tenang, pahala confirm. Itu slogan kita. Beramal dengan sunnah Nabi SAW, hati tenang, pahala confirm. Beramal dengan orang lain, macam-macam cerita ada. Baik, minal mawdu'atil lati tusar, di antara isu yang dibincangkan, apa dia? Yang pertama, Ali bin Rabi'ah. Siapa dia ni? Abu Al-Mughirah Al-Walibi Al-Kufi, orang Kufah. Maknanya dia ni di akhir hayat Sayyidina Ali ni. Sebab Sayyidina Ali mati syahid di Kufah, di Iraq. Minal ulama il-asbat, di antara ulama yang tetap orang hebat, dia punya riwayat dia pun mantap kata orang. Tabi'i min kibari tabaqah thalithah. Ulama tabi'in. Mana tabi'in lah sebab dia sempat dengan sahabat Nabi. Orang panggil tabi'in. Dia telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wal Mughirah bin Syu'bah, Salman wa bin Umar, wa Asma' bin Al-Hakam Al-Fazari, wa Samurah bin Jundub, wa ghairuhum. Qala anhu ibn Ma'in wan Nasai thiqatun. Pendek je, riwayat dia tak panjang. Cuma rezeki dia meriwayat, dia riwayat hadis yang besar daripada sahabat yang jalil. Jadi walaupun tak banyak hadis, tapi riwayat dia tu mantap. Alhamdulillah. Baik, siapa dia Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni panjang dah, kita hurai dulu. Tapi kita ambil satu dua sudut lain di sini. Al-Khalifah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW, berkahwin dengan anak Nabi Fatimah Az-Zahra, bapa kepada dua cucu yang disayangi, Al-Hasan wal Husain. Ibu kepada Sayyidina Ali nama Fatimah binti Asad bin Hashim. Dialah Hashimiyah yang pertama melahirkan Hashimiyah. Hashimiyah pertama melahirkan Hashimiyan. Maknanya dia keturunan Hashim. Dan Abu Talib pula. Yang mana dia ni dua-dua. Kadang-kadang dia menikah dengan kabilah lain. Itu maksudnya. Alhamdulillah, mak Sayyidina Ali ni aslamat wa hajarat. Masuk Islam, berhijrah ke Madinah. Kubur dia di Madinah. Tapi Abu Talib, setakat itulah seperti yang telah kita ceritakan. Wa Ali radhiyallahu anhu, salah seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Adik-beradik Nabi bil mu'akhah, adik persaudaraan. Salah seorang yang terawal masuk Islam. 4 nama kan? Abu Bakar, Sayyidah Khadijah,
Ali Bilal. Salah seorang daripada ulama Rabbaniyin, Asy-Syuja'anil Masyhurin, seorang panglima yang sangat berani. Dan Az-Zuhad Al-Mazkurin, seorang yang zuhud dalam hidup dia. Khutaba Al-Ma'rufin, pemidato yang handal. Salah seorang yang mengumpulkan Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat dia tu telah diambil oleh murid-murid dia, Abul Aswad Ad-Du'ali, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman bin Abi Layla. Sayyidina Ali ialah orang yang pertama khalifah dari Bani Hashim. Dia menjawab jawatan khalifah selepas Sayyidina Osman pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijrah dan dibunuh di Kufah oleh Ibnul Muljim pada bulan Ramadan tahun 40. Radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Kisah Sayyidina Ali telah diriwayatkan dicerita di awal kitab dulu. Siri yang ke-10 yang ke-12, siri yang ke-20, 50 itu sudah cerita. Sekali ini kita ambil cerita lain pula. Baik. Dalam perkataan Ar-Rikab, Sayyidina Ali bila dia pijak kaki atas rikab, dia pun baca bismillah. Rikab tu apa? Rikab tu tempat orang letak kaki. Biasakan kuda tu kosong, untuk nak mudah naik dan nak suruh mantap dia punya kaki dia tu, dia buat rikab, maknanya tempat pijak kaki. Dia gantung atas belakang, ada tempat pijak situ. Jadi sedaplah naiknya. Jadi hikayat ini masyhur dah. Tempat pijak kaki tu digunakan pada zaman Sayyidina Ali. Orang-orang Arab dulu nak lompat gitu ya, naik atas kuda dia. Mana ada tempat pijak-pijak. Mereka letak pelana atas kuda. Ada juga peringkat-peringkat hero ni, dia kata annal mufakharah. Hero-hero yang gedebel di kalangan puak Arab ni, tak ada pelana kuda, tak ada tempat pijak kaki. Pau lompat naik, lawan. Dia punya standard. Jadi sama ada tempat pijak kaki yang dikenali oleh Arab dulu ataupun baru masuk, wallahu alam. Yang pentingnya zaman Sayyidina Ali itu sudah ada tempat pijak kaki. Dia panggil tatawur. Tatawur as-sina'i. Mana perkembangan itu sudah ada. Mengikut dalam analisa yang dibaca oleh Haidar Kuffah ni, dia kata, dia letak nota kaki ni, sama saya rasa nak baca juga kepada para pelajar sekalian maklumat ini. Dia kata ada orang buat analisa sebab kekalahan umat Islam dalam peperangan Balatus Syuhada di Paris ni. Sebab pada tahun 732 miladi bersama Syaban 114, sebabnya katanya puak-puak Peransiin telah reka kuda-kuda dia ada tempat pijak kaki belakang. Jadi kuda dia tu lebih mantap lah sebab kita duduk pegang tu kuat, ada tempat pijak. Ini cerita orang ya. Jadi orang-orang Islamnya tak apa kuat. Itu dia kata andaian saja. Tapi nak ceritanya ada orang cerita. Tapi dalam analisa lain mengatakan tidak, bukan kerana itu. Sebab kekalahan umat Islam pada waktu itu, sebab mereka terlalu penat. Jarak terlalu jauh perjalanan. Jadi puak-puak Rom ni, puak Perancis ni, duduk negeri dia setengah sehat lawan dengan puak ni. Itu satu. Tentera Islam di bawah pimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Abdurrahman Al-Ghafiqi jadi kepenatan. Ada kata umat Islam ni dah banyak negeri dia buka, banyak harta ghanimah dia bawa. Jadi berat dah unta tu berjalan. Tidak kata tinggal setempat dulu. Nanti ambil pula, bawa pergi sekali. Itu sebabnya. Yang ketiga dia panggil fawda. Fawda ni apa dia? Yalah duk sibuk ke sipek harta tadi. Dan juga sebab yang keempat, terbunuhnya Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam peristiwa yang tersebut, kita kata wallahu alam. Itu sebab itulah Haidar kata wallahu alam lah cerita ni. Cuma
Entah macam mana dia letak di nota kaki ni, saya pun rasa nak baca juga. Baik, yang pentingnya kita balik pada sunnah kitanya, bila pijak atas kenderaan tu mula bismillah. Saya kata kalau kita naik bah kak, mula nak naik tangga tu bismillah. Kalau naik kereta kita mula buka pintu tu bismillah. Duduk atas pelana, duduk atas kerusi, alhamdulillah, kemudian barulah subhanalladzi sakhkhara lana. Insya-Allah itu tertib. Jadi ini isu yang keempat, bi mujarradi rukuk, kita naik je, kan? Kita pegang steering kalau pemandu lah. Kalau orang lain masuk duduk atas kerusi, kita mula dengan alhamdulillah. Nak masuk tu bismillah. Duduk je alhamdulillah, kita puji Allah Azza wa Jalla yang telah memberi nikmat kepada kita. Kenderaan ini, tak kira lah orang punya ke kita punya, yang penting kenderaan ini insya-Allah akan menyampaikan kita ke destinasi yang kita nak pergi. Nak pergi mana, nak pergi pasar, nak pergi jauh, nak pergi dekat, semua ada. Kan? Maka setiap kali kita dapat nikmat, kita puji Allah Azza wa Jalla. Naik kenderaan ini nikmat tuan-tuan, bukan main-main. Tersebut dalam hadis, inna afdala ibadillah yaumal qiyamah al-hammadun. Ada riwayat mengatakan di antara hamba Allah Ta'ala yang afdal, yang hebat pada hari kiamat, al-hammadun, orang yang banyak puji Allah Azza wa Jalla. Naik kenderaan, alhamdulillah. Sudah makan, alhamdulillah. Apa saja kita dapat nikmat, alhamdulillah. Biar kita masuk dalam al-hammadun. Hadis ini daripada Imran bin Husain, tersebut dalam Sahih Al-Jami' nombor 1571. Yang kelima, setelah kita puji Allah, alhamdulillah, kita mula dengan baca ayat Quran. Ayat ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 12, ayat 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, tadi kita dah baca terjemahan kan. Maha suci Allah yang telah mempermudahkan untuk kita ni kenderaan ini. Bukan senang tu kadang-kadang naik nak naik gajah dengan kata kita, padahal dia besar. Nah. Gajah dengan kata kita. Kalau kira dia besar pada kita, patutnya kita takut dia. Jadi ayat ni berulang beberapa kali dalam Quran, tuan-tuan tengok. Berulang dalam surah Az-Zukhruf ada, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dalam surah Az-Zukhruf. Dan kita tengok juga, Tuan Syekh kata tengok juga dalam surah Al-Isra ayat 44, Ar-Ra'd 13, Al-Anbiya 79, Suratul Shad ayat 18. Coba tengok dalam mushaf tu. Baiklah. Tuan-tuan tengoklah. Yang pentingnya ayat yang kita baca dalam surah Az-Zukhruf. Jadi kita tengok dari sudut makna dia apa maksud. Kama huwa mulahaz, Allah Ta'ala ajar kita mula dengan tasbih. Subhana. Kita puji Allah, maha suci, maha bersih Allah Ta'ala. Di antara sifat Allah Ta'ala, as-subuh, huwa alladhi tanazzaha an kulli su'. Allah Ta'ala yang suci, yang bersih daripada segala yang tak baik. Bila kita kata subhanallah, bermakna kita puji Allah Azza wa Jalla. Subhanalladzi, maha suci Allah yang, makna kita puji Allah Azza wa Jalla. Jadi pujian Allah Ta'ala ini sangat besar. Sebab kita sucikan Allah, kita bersih dia daripada sebarang sifat kekurangan, daripada sifat kelemahan. Dengan kuasa-Mu ya Allah, Engkau dapat permudahkan kenderaan ini untuk aku. Kan? Boleh kita naik benda-benda besar pun boleh naik. Allahu Akbar. Kemudian habis kita baca ayat ni, kita baca alhamdulillah 3 kali, kita bertakbir Allahu Akbar 3 kali. Tikrarus sighah, sebab apa Nabi kita ulang 3 kali alhamdulillah dengan Allahu Akbar ini?
Jadi kata di para ulama, la na'lamun sahu sabab. Nabi tak sebut sebab. Fal adat huna mubham. Jadi 3 kali, kita pun tak tahu kenapa. Yang pentingnya ittiba' wal iqtida'. Menjadi kewajipan kepada kita ikut, akur, patuh kepada apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sana ada hikmah. Jadi kalau kita nak kaji juga, dikata hadza min fudulin fil bahs. Ini termasuk dalam kerja hak tidak cari, hak tak ada kerja. Baiklah kita beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah, hati tenang, pahala confirm. Duduk korek habis. Oh, dia kata hak ni tak apa sedap ni mengaji hak Nabi ni. Tak tahu sebab. Habis kalau hak mengaji hak tak ayah tahu lalu. Baca lagu ni sebab dianya tembok tak lu, tikam tak lu. Tembok tak meletup. Hai. Semangat selalu main lagu ni. Allahu akbar. Kemudian wa ma kunna lahum wa inna ila rabbina lamunqalibun. Summal i'tiraf bin zambi. Kemudian kita minta mengakui dosa-dosa kita. Kita mengaku kan kita berdosa. Apa dosa kita tadi? Yang dalam bacaan yang kita baca tu. Subhanak. Ulang balik sekali lagi. Maha suci Allah. Kemudian kita kata apa? Inni qad zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunlah dosaku. Jadi i'tiraf bizambi. Wa talabul maghfirah. Kita minta keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini kata di para ulama, besarnya bacaan ini. Ingat ada tak? Tambah tu. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada Tuhan yang menghapuskan dosa lain daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Baik. Itu bacaan yang sangat besar yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Alhamdulillah. Ba'dama far. Setelah Sayyidina Ali selesai baca ayat, baca doa ni, dia pun senyum, ketawa. Ad-dhahik huna bukan makna kah suka. Tak. Qaribun minat tabassum. Senyum ya, senyum. Dan kata ulama, ad-dhahik laisa syartan wa laisa bilazim min lawazin du'a. Senyum tu bukan daripada kepentingan doa ini. Doa ni kita baca doa berhenti setakat tu. Senyum tu sebab Sayyidina Ali nak meriwayatkan kepada Ali apa yang dia dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya nak mengajar tuan-tuan, boleh je kita senyum. Lepas kita baca doa ni, kita pun senyum. Murid tanya, kenapa Ustaz senyum? Sebab Sayyidina Ali waktu meriwayatkan hadis ni dia senyum. Dia pun orang tanya dia kenapa senyum, dia kata sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum. Boleh setakat tu. Tapi kalau kita naik kenderaan sengih, siap naik kenderaan suka lah, itu bukan dalam sunnah. Tidak syarak. Innama hiya halatun. Ini keadaan, dan kita pun sahabat tak kata setiap kali Nabi naik kenderaan dia senyum. Tak. Maka dia panggil fahiya waqi'atu ainin la umumalaha. Satu peristiwa khas yang berlaku dan tidak umum pada setiap orang naik kereta kena senyum. Tak. Kalau boleh kereta baru senyum juga. Tak. Alhamdulillah. Sudah baca doa enggak senyum. Pasal kereta baru. Lain cerita. Adapun cara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ikut taklid cara Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu, fahadha sya'nuhu, kan? Itu apa yang Sayyidina Ali nak sampaikan kepada murid dia. Bolehlah. Dan terdapat beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sangat mengambil berat tentang jejak langkah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Ali, dia senyum bila dia riwayat hadis ni. Tapi bukanlah satu benda matlub setiap kali nak naik kena senyum, tidak. Dia kata wahya min babi luzum ma la yalzam. Maknanya bukan lazim, tapi Sayyidina Ali buat kerana sebab yang tersebut. Jadi alhamdulillah. Baik. Cerita isu yang ketujuh, rawil hadis nama dia Ali bin Rabi'ah. Dia tanya Sayyidina Ali, kenapa tuan ketawa? Sebab dia tak nampak ada sebab nak ketawa tu. Contohnya kalau kita naik kenderaan,
tiba-tiba nak terjatuh ke, tengok kuda kat depan tu lompat ke macam mana, kita ketawa, ada sebab, ada membarir. Tapi kalau orang duduk diam-diam, tiba-tiba dia senyum tanpa sebab, kita kena tanya, kenapa senyum? Oh sorry aku duduk khayal. Kalau kata dia khayal boleh tahan. Kenapa senyum? Dia paling kita tengok kita sengih tahu apa. Ni kena telefon kat ambulan. Ni tak cukup, terlupa makan ubat ni. Jadi kalau orang senyum tanpa sebab, itu bermasalah. Sebab itulah sahabat ni tanya, kenapa senyum? Maka Sayyidina Ali pun jawab. Sayyidina Ali jawab, tempat doa, tempat istighfar, tiba-tiba senyum, tentu ada sesuatu. Maka Ali memberitahu kepada Ali bin Rabi'ah, dia senyum tadi kerana dia terima daripada Nabi SAW riwayat bacaan doa ini, dan Nabi senyum. Jadi kalau tuan-tuan dapat sanak senyum ni, nak ajar orang senyum, bolehlah. Jadi boleh kita ajar orang senyum, kan? Maka kata di para ulama, perbuatan amalan-amalan seperti ini, kalau dia tidak menunjukkan kepada tasyrik, maka tak perlu kita ikut, kita buat. Tapi kalau kita nak mengajar, boleh kita buat, nak ajar. Ada beberapa orang sahabat yang sangat kuat ikut gaya Nabi SAW, seperti Abdullah bin Umar. Dia ni tak kira, kalau dia berjalan nak pergi Mekah contohnya, kok ni Nabi kita lalu kok celah batu ni, dia buat lalu, kenderaan dia lalu kok ni juga. Nabi berhenti buang air tu, dia berhenti juga. Itu Abdullah bin Umar. Itu dia panggil pandangan peribadi dia lah. Bukan satu sunnah yang kena ikut. Macam cerita Anas radhiyallahu anhu, dia suka makan dubak. Dubak ni macam buah labu kita, yaktin. Qarak dia panggil, yaktin. Sebab apa? Sebab pernah satu hari Nabi makan buah labu ni. Nabi ambil makan kutip atas bekas. Maknanya Nabi suka. Anas kata, semenjak hari tu uhibbu ad-dubak. Adakah kita boleh declare bahawa makan dubak tu sunnah? Tidak. Banyak lagi lah cerita-cerita kan. Cerita sahabat-sahabat makan dok depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak makan. Dan Nabi tak larang. Nabi kata makanlah. Aku tak biasa makan. Maknanya kita kata manusia ni berbeza-beza cita rasa. Dalam bab makan minum, silakan. Tapi bila Nabi sebut, sunnah jadi satu amalan tetap dia, nak buka puasa dengan tamar, dengan rutak, itu lain. Ataupun dalam bab zikir, bacaan, itu Nabi kita kawal ketat. Contohnya zikir nak tidur yang diriwayat oleh Al-Bara bin Azib. Bila Nabi sebut wa nabiyyikal ladzi arsalta. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dengan nabimu yang engkau utuskan, tiba-tiba Al-Bara pergi tukar wa bi rasulika. Nabi kata la wa bi nabiyyik. Nabi kita betul balik. Mana kita kata dalam bab bacaan, dalam bab zikir, elok kita terikat dengan lafzun nabawi. Dalam selawat, elok kita terikat dengan lafaz Nabi. Kan? Tapi dalam bab hal lain tak apa. Nabi makan roti, saya makan nasi. Adakah saya tidak ikut sunnah? Sunnah. Dengan syarat, macam baca bismillah, makan dengan tangan kanan, kul mimma yalik, jangan makan banyak, sunnah. Itu dia punya cara perbahasan. Baiklah. Tajuk ni kita masuk tajuk lain. Ni kita nak cerita tentang doa naik kenderaan ni. Yang ke-8, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yujibu Aliyan. Bila Ali tanya kenapa Nabi ketawa, Nabi bagi tahu, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala. Allah Taala suka kepada hamba dia bila dia minta ampun, rabbighfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbighfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berapa orang dah hafal doa ni malam ni? Kalau tak hafal juga, ambil kertas ni, buat stiker, tak di depan steering kereta tu, ataupun letak di mana tu yang kita boleh baca, kan? Ajar anak-anak kita hafal sendiri, besar tengok ni. Allah Taala suka, ya'jab, suka kepada hamba dia yang minta ampun. Masya-Allah. Ni tidak ni kereta-kereta kita hari ni, saya dimaklumkan oleh kawan-kawan. Masuk tutup pintu dalam kereta, tak ada baca doa lagi. Nyonya tu lagu. Kata tutup kat lagu ni.
Aku ni bukannya suka dengan lagu naik kereta. Maaf lah Ustaz, kereta ni dia menyanyi semua ni. Tutup itu nyanyi lalu. Mau beli apa kereta lagu ni kata ni? Gitu kah kereta lain? Jadi nak keputusan dia terpaksa kena kecilkan volume. Bunyi. Punyalah syaitan ni. Nak kacau kan, nak baca doa naik kenderaan ni. Main dengan lagu selalu. Tutup lagu. Kalau kereta je lagu jangan beli. Beli kereta lain banyak lagi kan. Maka Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala suka dengan hamba dia yang beristighfar. Banyak lagi hadis lain. Tuan Syekh bawa, saya tak baca lah. Baiklah para jemaah sekalian. Yang kesembilan, kita minta apa? Rabbighfirli zunubi. Ya Allah ampunkan dosaku. Maka apa makna ghafar? Dengan makna satara. Ghafara ay sataru. Ya Allah sembunyikan. Ya Allah tutup. Ya Allah tutup dosa-dosa aku ya Allah. Itu maknanya ghafar. Allahumma ghafirli. Ampun dengan makna sembunyikan, tutup, hapuskan. Itu makna ghafara. Di antara nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah Ta'ala yang sangat suka menutup rahsia dosa hamba-hamba dia. Masya Allah. Maka kata di para ulama, ini kajian sedikit lah. Ada perbahasan sedikit. Ada yang mengatakan kalimah ghafara itu kalimah kita bercakap dengan Allah. Ya Allah ampunkan dosaku. Ta'adduban wa tamyizan, supaya kita nak beza di antara kita bercakap interaksi dengan Allah dengan makhluk lain, dengan manusia lain. Sebab dalam doa kata-kata innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada siapa yang boleh hapus dosa aku ni kecuali engkau ya Allah. Kalau kita sama kita nak minta maaf, jangan kata ya akhi ighfirli, ya akhi hapuskan kesalahan. La. Habis kita kata apa? Samihni. Samihni mana maafkan saya. Afu. Ya'fu anni. Apa dia maafkan saya. Jadi kita jangan guna Allahumma ighfir ya apa ya. Tidak kata Allah, kita lagi ya akhi ighfirli. La. Saudara hapuskan kesalahan aku. La. Kita guna Allahumma ighfirli dengan Allah. Dengan manusia elok kita guna samihni. Maafkan aku. Walaupun kata di para ulama dari sudut bahasa tak salah. Kita kalau ada orang kata ighfirli kepada kawan-kawan dia tidak salah dari sudut bahasa. Tapi dari sudut ta'adduban, ta'adduban elok kita guna ighfirli ni kepada Allah. Kita guna sahabat-sahabat kita kata samihni. Samihni ya akhi, ismahli. Maaflah maaf aku. Ataupun kata afa. Afal hakim. Afa alak mana hakim melepaskan kesalahan orang yang dibicarakan itu dengan sebab hujah-hujah dia lah. Ataupun dengan sebab macam-macam. Jadi eloknya kita tak kata naqulu ghafara fulan. Ghafartu li fulan, aku ampun lah. Kita kata samahtu. Aku maafkan, afautu. Aku bebaskan dia. Jadi jangan guna, itu dia panggil Tuan Syekh ni kata hadza ra'yi. Ini pandangan saya ya. Tapi kalau kita tengok penggunaan pun elok juga, kita tidak guna perkataan ighfirli kepada makhluk. Kalau orang guna juga jangan kelahi. Ini dia kata dari sudut bahasa tak salah. Tapi dari sudut kira-kira. Macam kita hari ni lah. Bila kita bercakap dengan Allah, kita kata Allah berfirman. Kalau kita nak kata Allah kecek, hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Boleh Allah kecek, tapi kita kata Allah berfirman. Nabi bersabda. Raja bertitah. Hamba kecek. Tak. Jadi itu dia panggil bahasa. Mana setiap orang tu samihni dengan ha. Samaha. Samaha yusamihu. Samih. Baiklah. Allahu Akbar. Maka sebagai kesimpulan yang ke-10, Allah SWT gembira, suka tengok hamba-hamba dia beristighfar. Dan Allah SWT Allah asyaddu dalam hadis tu. Allah Ta'ala lebih suka bila dia tengok hamba dia tu istighfar, berminta ampun. Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Kan cerita orang tu hilang kenderaan di padang pasir tu. Dahlah kenderaan hilang, bekalan hilang pula. Nabi kata Allah lebih suka kamu beristighfar, bertaubat
lebih suka daripada tuan kenderaan ini bila kenderaan dia balik semula dengan barang-barangnya atas kenderaan. Duk pada pasir tuan-tuan, nak lari ke mana? Kalau hilang di tengah bandar, kita boleh minta derma. Hilang daripada pasir, nak minta dengan siapa? Maka kita, itu gambaran Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba dia yang istighfar, minta ampun. Jadi kalau kita nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada kita, minta Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka sentiasalah kita beristighfar, bertaubat. Duduklah di mana saja, naik kenderaan, istighfar. Duduk lepas solat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Duduk diam-diam, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala suka dengan hamba dia yang bertaubat. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Cerita yang lain pula, cerita yang hikayat yang ke-114. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.